Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih Ustaz Mawardi Mauridi kerana mengizinkan saya untuk ke udara pada hari ini. Okey, baik. So hari ini kita akan belajar tentang tajuk proses hidup tumbuhan, penyesuaian tumbuhan terhadap iklim dan musim. Okay, jadi sebelum ini kita ada belajar tentang bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh. Ya, jadi untuk hari ini kita akan bincang tentang cara bagaimana tumbuhan menyesuaikan dirinya dengan keadaan iklim dan cuaca. Ya, okey, baik. So kita tengok ni dulu. Cikgu nak tunjuk ni sesuatu dulu dekat awak ni. Cikgu ada video satu kat sini ni. Okey. Dalam video ni kita nampak apa? Kita ada nampak daun-daun yang berguguran. Kenapa agaknya daun ni berguguran ya? Kerana ini adalah merupakan salah satu cara tumbuhan ini nak mengelakkan daripada kehilangan air pada waktu musim panas ya. Nanti kita akan belajar lepas ni dengan lebih lanjut lagi ya. Okey, so kepada yang ada buku teks, awak boleh buka buku teks muka surat 55 hingga muka surat 57. Ya. Kalau yang tak ada buku teks jangan risau. Ya. Nanti kita tunjukkan juga. Okey, right. Cuaca, kita tahu cuaca ada dua cuaca yang kita nak bincangkan dalam tajuk ni, iaitu cuaca sejuk dan cuaca panas. Dalam kita Malaysia, kita tidak merasai suasana sejuk sehingga turunnya salji. Kita cuma sejuk ada hujan macam tu lah kan. Panas memang kita rasa lah. Ya, sebab kita mempunyai iklim katulik. Okey. So kita nak tengok bagaimana cara tumbuhan nak melindungi dirinya daripada iklim dan cuaca ni. Kadang kita manusia pun, kita pun ada cara untuk melindungi diri kita daripada cuaca panas, daripada cuaca yang sejuk ya. Kalau panas, biasanya kita pakai payung. Itu cara kita sebagai manusia, tapi tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas. Ya, okey, baik. Kita tengok satu persatu. Okey, baik. So ciri yang pertama bagi tumbuhan ya untuk hidup ya, untuk survive ataupun untuk melindung daripada cuaca yang panas adalah dengan akar yang panjang. So apa tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang? Baik, contoh di sini adalah pokok kaktus. Ya, pokok kaktus mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air daripada dalam tanah, ya. Okey, ada yang cakap, cikgu, saya tanam pokok kaktus dalam pasu, tak panjang pun akarnya. Okey, kalau kita tanam dalam pasu, memang akarnya tak panjang. Ya, sebab akar kita tanam dalam pasu, kita akan siram. Jadi kita kan dah belajar masa darjah 4. Masa darjah 4, kita belajar tentang bagaimana tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan, betul? Itu rangsangan air. Jadi yang bergerak balas terhadap rangsangan air ialah akar. Jadi akar akan bergerak balas untuk mencari rangsangan air. Jadi kat mana air tu dia akan pergi. Okey, kalau tumbuhan yang dibiarkan hidup terbiar di padang macam kawasan gurun ke, maknanya hidup sendiri. Bila dia hidup sendiri, dia kena survive untuk mencari air. Jadi itu sebab dia terpaksa gunakan akar. Dia terpaksa panjangkan akar dia untuk mencari sumber-sumber air di dalam tanah. Tapi kalau kita tanam dalam pasu sebagai tanaman hiasan, tanaman hiasan biasanya mesti kena kita siram kan. So bila kita siram, tak perlulah susah payah akar tu nak pergi mencari. So dia just tunggu sajalah ya. Okey, baik. Okey, cikgu tunjukkan. Kalau buku teks, ni ada buku teks. Cikgu ada tunjuk buku teks. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok di sini. Ya, jadi ini pokok kaktus ni mempunyai akar yang panjang masuk dalam tanah ni ya untuk mencari sumber air. Selain daripada untuk mencari sumber air, akar ini juga bertujuan untuk mencengkam tanah tu supaya apabila ada angin kencang
akar itu dapat jadi sebagai sokongan agar pokok itu tidak tumbang. Kalaulah akar ni tidak cengkam dalam tanah, bila hujan, bila angin kuat, senang ajalah pokok ni nak tumbang, nak terbang, ya. Tapi kerana adanya akar, akar yang mencengkam ke dalam tanah tu, maka menyebabkan dia akan kukuh di dalam tanah tu. Okay, baik. Alright. Okay, seterusnya. Ini tadi yang pertama. Okay, yang kedua adalah batang menyimpan air. Contoh dia pokok pisang. Ya, pokok pisang boleh menyimpan air. Ya, pokok pisang, pokok kaktus juga boleh menyimpan air di dalam batangnya. Kita tahu macam tadi kita kata pokok kaktus ni dia tinggal di kawasan yang dia tumbuh, bukan tinggal ya, manusia tinggal ya. Dia tumbuh di kawasan yang panas macam kawasan gurun ya. Jadi dia perlukan simpanan ya untuk kegunaan diri dia. Jadi akar tadi menyerap air dan akan menyimpan air yang diserap tadi di dalam batang tu. Ya, jadi sebab tu kalau kita tengok cerita cowboy ke, ya, ada scene yang kadang cowboy tu dia dah dahaga sangat, dia potong pokok kaktus tu, kemudian dia akan minum air. Okey, faham ke? Atau cikgu terlalu laju ke cakap? Ya? Kalau cikgu terlalu laju, tolong beritahu cikgu ya. Takut cikgu ni dah macam Washington pula cakap ya. Okey, baik. So, batang menyimpan air. Contoh tadi cikgu kata pokok pisang, ya, pokok kaktus, ya. So kalau kamu tengok ni yang gambar saya tunjuk ni yang dalam buku teks awak sendiri ni, ya, boleh nampak di dalam batang pokok kaktus ni, ya, ada air dalam ni ya. So begitu juga dengan pokok pisang, ya, di dalam batang dia ni menyimpan air. Jadi walaupun cuaca panas, cuaca musim kemarau, panas yang melampau, pokok kaktus dan pokok pisang masih boleh terus hiduplah ya dalam keadaan yang panas, yang melampau dan juga musim kemarau. Okey, boleh? Okey, so sekarang ni cikgu dah tunjukkan pada kamu dua contoh ya, dua ciri khas tumbuhan. Okey. Seterusnya cikgu nak tunjukkan kamu ciri yang seterusnya, iaitu menggulungkan daun. Kadang-kadang kita nampak ada pokok-pokok dia akan gulungkan daun dia. Contohnya ialah seperti pokok kunyit. Kenal tak pokok kunyit ni? Ni kalau nak buat rendang ke, tak lama lagi puasa dan orang Islam akan menyambut hari raya. Biasanya daun kunyit ni akan digunakan lah ya. Digunakan untuk membuat rendang. Okey, baik. So kunyit ni, daun kunyit ni apabila cuaca itu panas, dia akan gulungkan daun dia. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan banyak bahagian luas kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari itu kurang. Jadi tak adalah banyak cahaya matahari, jadi tak banyak air yang akan hilang daripada daun ni. Macam dia sembunyikan badan dia, dia gulungkan daunnya. Okay, contoh lain macam yang awak tengok buku teks tu ya, contoh lain yang menggulungkan daun, pokok tomato, pokok pisang ya, pokok jagung. Jadi kalau kita tengok di sini ada tumbuhan yang dia mempunyai lebih daripada satu ciri dia untuk melindungi diri daripada cuaca. Kalau macam kaktus tadi yang kita belajar tadi ada dua ya. Yang tadilah sepanjang yang kita tengok tadi ya, dia ada akar dan dia boleh menyimpan air di dalam batang. Pokok pisang pun sama ya, dia ada air dalam batangnya dan juga dia ada dia boleh menggulungkan daunnya. Okey, tadi kita dah tengok menggulungkan daun ya. Okey, ciri yang seterusnya, ciri yang keempat ialah menggugurkan daun. Okay, mula-mula tadi cikgu dah tunjuk gambar kan. Tunjuk gambar, itu pokok apa tu rasanya? Itu pokok apa? Pokok mapel ya. So biasanya kalau dalam cerita-cerita Hindustan ke, ya akan kalau nak menunjukkan suasana sedih ke, biasa akan tunjukkan daun yang berguguran.
Ya, itu sebenarnya simbolik ya. Okey, baik. So contoh dia ni macam saya tunjuk tadi ya. Contohnya ialah daun pokok mapan ni. Tapi kalau kita dekat Malaysia, yang mudah, yang dekat dengan kita ialah pokok getah. Pernah tengok pokok getah tak? Ya. Pernah ya tengok pokok getah. So pokok getah ni apabila musim panas, dia akan gugurkan daun-daun dia. Ya, tujuan dia untuk mengelakkan kehilangan air. Kalau ada banyak daun, bererti dia perlukan banyak air. Ingat tak kita belajar tentang tajuk fotosintesis masa tahun 4, kan? Apa bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses fotosintesis? Kita perlu air, kan? Itu adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis ni adalah proses untuk tumbuhan membuat makanan, kan? So, dia perlu membuat makanannya setiap hari, ya, setiap waktu. Okey, jadi dia perlukan air. Jadi kalau terlalu banyak daun, dia perlukan banyak air menggulung daun. Perlu banyak air untuk dia sampaikan ke Apa tadi ni kalau orang nak jawab tu. Ya? Setakat ni boleh ke? Dia bukan yang kita tunjukkan kepada kamu, kan? Yang pertama tadi, akar yang panjang. Apa tadi? Yang keduanya, batang menyimpan air. Dia tanya apa? Ya, kita teruskan dengan pelajaran kita. Okey, baik. So tadi ya ada 4, iaitu akar yang panjang, batang menyimpan air, menggulungkan daun, menggugurkan daun. Ya. So kalau Malaysia ni, inilah ya, musim kemarau, yang kering, daun pokok getah akan gugur. Ya, so daun yang gugur dapat mengelakkan kehilangan banyak air. Macam saya cakap tadi. Ya. Okey, baik. Okey, kita tengok ciri yang seterusnya. Tadi kita ada 4 ciri, kan? Okey, sekarang ni kita tengok ciri yang kelima. Apa pula ciri yang kelima ya? Ciri kelima ialah daun berbentuk jarum. Okay, apa contoh dia daun berbentuk jarum, pokok ru, ya, pokok kaktus. Ya, pokok kaktus. Samalah tadi mana pokok kaktus ni dia ada banyak sangat dia punya ciri-ciri untuk melindungi dirinya daripada cuaca panas, ya. Okay, so pokok ru dan pokok kaktus ni dia punya daun berbentuk jarum yang halus. So daun ini dapat mengurangkan kehilangan air. So walaupun dia nampak macam jarum ya, tapi sebenarnya ini adalah merupakan daun. So jangan bayangkan daun tu mesti bentuk dia bentuk bujur, warna hijau. Okey, seterusnya kita tengok ciri yang seterusnya. Ciri yang seterusnya ialah daun berlilin. Daun berlilin. Tahu lilin kan? Lilin kita kalau tak ada elektrik ke, masa tu kita akan pasang lilin lah, kan? Okey. So daun ni dia berlilin, bukanlah lilin macam kita pasang kalau kita blackout tu ya. Cuma kalau kita tengok dalam gambar ni pokok keladi. Pokok keladi ni dia mempunyai permukaan daunnya yang diselaputi oleh satu lapisan yang berlilin. Satu lapisan yang berlilin. Ya, jadi ini juga boleh mengurangkan kehilangan air bagi daun ni. Ya, dia macam ibarat dia macam satu lapisan yang mengelakkan daripada terus direct kena cahaya matahari. Ya, jadi maknanya dia tidak akan kehilangan air dengan cepat. Bukan langsung tak boleh kehilangan air kalau musim kemarau. Sekurang-kurangnya dia dapat lindung diri dia. Selain daripada pokok keladi, pokok sirih, ya, pokok sirih pun mempunyai daun yang berlilin, ya. Dia mempunyai daun yang berlilin. Jadi maknanya kita pernah dengar pepatah kata bagaikan mencurah air ke daun keladi. Apa maksud pepatah tu? Apa maksud peribahasa tu? Ya, maksudnya satu perbuatan yang sia-sia, kan? Ni cikgu ajar sains tapi dalam masa yang sama cikgu merentasi juga bahasa Melayu ni. Mencurahkan air ke daun keladi, air tu dia tidak akan meresap ke dalam daun, dia akan mengalir turun ke bawah. Ya. Macam dia tak akan basah lah sebab air itu dia tak akan bertakung dekat situ, dia akan turun ke bawah sebab
permukaan dia berlilin. Ya, macam awak curahkan, kalau kita ambil satu kertas, satu plastik. Kita curahkan air pada kertas dan kita curahkan air pada plastik. Okey, kertas akan jadi basah, betul? Tapi plastik tak basah. Ya? Kerana plastik ini kalis air. Ini pun tajuk tahun 4 dulu kan kita belajar. Jadi daun yang berlilin ini, dia fungsi dia macam tu jugalah, dia akan kalis air. Ya, dia akan kalis air dan sifat ini akan menyebabkan dia dapat mengurangkan kehilangan air, ya, terutama sekali pada musim panas. Okey, baik. Boleh? Jelas ya? Baik. Seterusnya, ciri yang seterusnya ialah batang mudah melentur. Batang mudah melentur ni maksudnya bengkok. Maksud dia bengkok. Ya, kalau macam pembaris tu, kita boleh bengkokkan pembaris tu tanpa patah. Pembaris kadang ada pembaris yang memang dia lembik kan, kita boleh bengkokkan dia. Tapi ada pembaris yang memang dia keras, kalau kita cuba nak bengkokkan dia akan patah. Ya, tapi ada pembaris yang boleh melentur. So batang mudah melentur, apakah jenis tumbuhannya? Pokok buluh. Ya, pokok buluh. Jadi pokok buluh ni walaupun angin kuat, tapi dia tak mudah untuk patah. Dia akan melentur, dia akan bengkok ikut arah angin tu. Lepas tu nanti dia akan tegak balik. Ya, dia tidak akan mudah patah. Ya, dia tak akan mudah patah. Ini satu ciri keistimewaan kepada pokok buluh lah. Ya, jadi pokok buluh ni mempunyai ciri untuk melindungi diri dia daripada angin kencang. Dia tidak mudah patah, ya. Dia akan melentur. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok balik buku teks apa ada lagi yang dekat buku teks ni. Okey, ada yang seterusnya. Okey, kita tengok balik dekat cikgu punya present. Seterusnya ialah daun berpecah-pecah. Contoh dia ni pokok kelapa. Pokok kelapa. Pokok kelapa ni selalunya dia tumbuh tinggi kan. Ya, rupa bentuk daun pokok kelapa yang berpecah-pecah dapat mengurangkan rintangan angin. Pokok kelapa ini mempunyai daun yang berpecah-pecah untuk kurangkan rintangan angin. Jadi bila angin kencang meniup, bila angin kencang ini bertiup, jadi angin ini akan melalui dia akan lalu celah-celah daun ni. Dia akan lalu celah-celah daun ni. Jadi daun ini tidak mudah untuk patah. Jadi daun ni oleh kerana dia berbentuk pecah-pecah macam baik. Okey, sekarang ni kita tengok jawapan. Ya, kita semak balik jawapan, kita tengok apa jawapannya. Ya, okey, kita tengok slide yang pertama ni sebenarnya tadi mana cikgu punya dah hilang dah. Batang mudah melentur. Okey, lalang. Okey, lalang, ya betul lalang. Ya, tebu, ya betul. Buluh, okey buluh. Ada jawapan lain tak? Yang ni tebu, buluh. Cikgu ni mata pun sebenarnya rabun ya. Bila kecil-kecil tu cikgu tak nampak. Wan, Perak, ya. Kalisha, Negeri Sembilan, Buluh, Rotan, ya bagus. Husna Salsabila, Terengganu, pokok buluh. Okey, ni Kuratul. Pokok buluh, ya kebanyakan. Okey, bagi jawapan pokok buluh. Okey, mana Melaka? Cikgu tak nampak Melaka. Siapa nama dia ni? Imanina, Melaka, pokok buluh. Ya, bagus. Okey, tepuk untuk diri awak. Okey, seterusnya cikgu. Okey, Johor, mana Johor? Ni Suhaili, Johor, pokok buluh. Ya, okey, baik, bagus. Okey, slide yang ketiga. Okey, slide yang ketiga ni kemudian yang slide daun berpecah-pecah. Aiman, Selangor, pokok kelapa. Ya. Adam, Terengganu, pokok kelapa. Okey, Azhan, Perlis, pokok kelapa. Ni siapa? Faizah ke apa ni? Pokok kelapa. Ni cikgu tak nampak ya, tulisan dia kecil. Abid, Ipoh, pokok kelapa dan daun pokok buluh. Ya, betul. Iman, Selangor, pokok kelapa. Mukmin, Perak, kelapa sawit. Yes, betul. Wafiq, pokok kelapa. Idin, Selangor, pokok kelapa. Fahim, Kedah, pokok kelapa sawit. Faris, pokok kelapa. Ni Nishan, Perak, pokok kelapa. Akil, pokok pinang. Ya, bagus. Pokok pinang.
Dia macam pokok kelapa juga kan. Okey. Ahmad Huzairi. Maaf kalau cikgu salah nama ni. Perak, pokok kelapa. Aldan. Aldan ke Aidan? Pokok kelapa. Mursyid, Perak, Keladi. Okey, baik. Cikgu pergi ke slide yang keempat. Ini adalah batang menyimpan air. Okey, Hazim. Pokok pisang, betul. Toyib, kaktus, betul. Muhammad, apa ni? Hadif, Selangor. Pokok kaktus. Hadif ke Hanif ke cikgu tak nampak. Arman, pokok kaktus. Adam, pokok pisang. Wafi, pokok kaktus. Mujahid, pokok pisang. Syahakif, Perak, pokok pisang. Nakib, pokok kaktus. Kalish, pokok pisang. Ammar, pokok pisang. Muhammad Akid, Selangor, pokok pisang. Iqbal, pokok Johor pula. Iqbal, Johor, pokok kaktus. Yang apa ni? Ifah. Takkan Ifah kot. Irfan, Perak, pokok pisang. Ya. Hazil, Haris Aidil dari Perak. Haris Aidil dari Perak, pokok kaktus. Patamish, pokok pisang. Muhammad Aiman, pokok pisang. Haris dari Kedah, pokok kaktus. Wah, baguslah. Cuba pergi. Ya. Rasa okey. Mukmin, pokok keladi. Pokok keladi. Ya, dalam pokok keladi pun ada air ya. Okey. Amin, pokok pisang. Ya, betul. Ya, adik cikgu tak tembak lagi. Okey, so pokok ru. Okey, betul. Daun pelepah. Kelapa kot maksudnya ni. Aidin Selangor ni. Ya. Okey, baik. Daun bentuk jarum cikgu. Daun bentuk jarum. Terima kasih sayang. Terima kasih. Okey, Masyirina, Perak, pokok kaktus. Yes, bagus. Putri, SKMC. Oh, ni macam cikgu kenal je ni. Pohon cemara. Okey, wow. Macam dalam cerita lagu lah pula, di bawah pohon cemara. Ya. Okey, pokok kaktus, pokok ru, pokok kaktus. Macam mana rupa pokok cemara ya? Mungkin ada orang pun tak tahu mana pokok cemara. Ni pokok cemara. Ya. Pokok cemara ni sebenarnya adalah lebih kurang kumpulan pokok fair. Di daun dia berbentuk jarum macam ni. Ya. Okey, Ain, pokok kaktus. Sanjani, pokok ru. Bawah ni siapa ya? Dia Kaisara, pokok kaktus. Catherine, pokok kaktus. Amirul. Macam mana Amirul boleh masuk kat sini ni Amirul? Tak apalah. Ke bapak dia letak kot nama dia pakai ni. Okey, pokok kaktus. Ya. Atas kali ni cikgu tak nampak siapa ni. Mio, pokok pisang. Pokok pisang. Ini tadi apa? Batang daun berbentuk jarum. Silaplah sayang. Minta maaf sayang ya. Salah letak ni agaknya. Agaknya dia mesti nak letak dia punya slide tu dekat yang ketiga, keempat ni tadi ni. Kan? Mungkinlah ni dia tersilap ni. Tak apalah, tapi dekat sini memang salah lah ya kalau diletakkan di bawah kategori daun berbentuk jarum. Yang ni Eng Li, batang menyimpan air. Eng Li ni pun macam dia tersesat sikit lah ke sini ya. Tak apalah Eng Li ya. Kadang-kadang kita memang tersalah sikit jalannya, alamatnya kan. Okey, Aisyah, pokok ru. Ya. So kalau Eng Li ni batang menyimpan air, cikgu tak tahu apa jawapan dia. Ya, minta maaf banyak-banyak. Ya. Mungkin dia tersilap ni. Ya. Okey. So cikgu rasa cikgu dah semak semua ni. Okey, baguslah awak ni semua. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi kerjasama kepada cikgu. Okey. So sekarang ni cikgu rasa cikgu untuk isi pengajaran cikgu pada hari ni, cikgu rasa cikgu dah sampaikan semuanya.